Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Ustazah harap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, hari ini kita akan meneruskan mata pelajaran kelas kemahiran Al-Quran bagi tajuk bahagian ulumul Quran, iaitu ayat Al-Quran yang pertama diturunkan. Okey. Mari belajar bersama-sama dengan Ustazah. Okey, kita lihat kepada standard pembelajaran, iaitu menyenaraikan pendapat ulama mengenai ayat yang pertama yang diturunkan, kemudian menyatakan dalil yang menyokong pendapat ulama mengenai ayat yang pertama diturunkan. Okey, ayat yang pertama diturunkan. Apakah dia ayat yang pertama diturunkan? Okey, ayat yang pertama diturunkan ialah daripada surah Al-Alaq, iaitu ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Okey, berdasarkan kepada pendapat yang pertama, iaitu tentang surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Okey, ini adalah berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Okey, beliau berkata, permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mimpi yang benar dalam tidur. Setiap kali bermimpi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada yang datang bagaikan cahaya yang terang di waktu pagi. Setelah itu, beliau amat gemar untuk bersendirian, meninggalkan keluarganya dengan bekalan makanan secukupnya di Gua Hira. Kemudian baginda pulang ke rumah Khadijah dan membawa lagi bekalan secukupnya. Okey, perkara ini berulang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah baginda didatangi oleh malaikat Jibril. Okey, malaikat Jibril mengharapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril mengarahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacalah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku tidak tahu membaca. Maka dipanggilnya aku, kemudian dipeluknya aku dengan kuat sehingga terasa amat sakit. Diulangkan perkara tersebut sebanyak 3 kali. Maka malaikat Jibril membaca, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Okey, kemudian ayat yang kedua ialah daripada pendapat yang kedua ialah ayat daripada surah Al-Muddassir, iaitu ayat 1 hingga 5. Okey, iaitu yang bermaksud ya ayyuhal muddassir, iaitu wahai orang yang berselimut. Okey, ini adalah berdasarkan hadis, maksudnya dari Salmah bin Abdurrahman bin Auf telah berkata, aku bertanya kepada Jabir bin Abdillah, manakah ayat Al-Quran yang diturunkan terawal? Maka jawab Jabir bin Abdillah, ya ayyuhal muddassir. Saya, iaitu Abi Salmah, ibni Abdurrahman bin Auf, bertanya, atau Iqra' bismi rabbik. Beliau menjawab, saya memberitahu kamu apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kamu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mengasingkan diri di Gua Hira setelah menyelesaikan masa untuk pengasinganku itu. Aku turun dan menyusuri ke lembah. Aku memandang ke hadapan, ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Kemudian aku memandang ke langit. Tiba-tiba aku melihat malaikat Jibril alaihissalam sehingga aku berasa gemetar dan takut.
Lalu aku pulang menemui Khadijah dan aku menyuruh mereka agar menyelimuti aku. Lalu aku diselimuti. Maka Allah menurunkan ayat Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Okey, kemudian yang ketiga ialah daripada surah Al-Fatihah, ya, iaitu ayat 1 hingga 7. Kemudian pendapat yang ketiga disokong oleh dalil daripada hadis, ya, yang maksudnya daripada Abi Maisarah bin Surahjil, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada Khadijah, sesungguhnya apabila aku bersendirian, aku mendengar suara memanggil. Demi Allah, aku berasa amat takut untuk menghadapi perkara tersebut, ya, jawab Khadijah. Aku berlindung kepada Allah, tentulah Allah tidak akan melakukan demikian kepada kamu kerana engkau selalu menunaikan amanah, menyambung silaturahim dan bercakap benar. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang, ya, Khadijah menyebutkan percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepadanya, ya, iaitu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu dia berkata, pergilah tuan hamba bersama Muhammad untuk berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Lalu mereka pun pergi dan menceritakan kisah itu kepada Waraqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, Iza halautu wahdi sami'tu nidaan khalfi. Ya Muhammad, ya Muhammad, fantalaqa hariban fil ard. Kata Waraqah bin Naufal pula, lain kali kamu jangan lari apabila datang kepadamu, ya, tetapkanlah hati kamu hingga kamu mendengar apa yang dikatakan. Kemudian ceritakanlah kepadaku. Okay, apabila Rasulullah SAW, ya, bersunyi diri, lalu baginda dipanggil. Hai Muhammad, katakanlah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin ila akhiril ayah. Okey, jadi jelaslah di sini bahawa, ya, pendapat, ya, yang ketiga ini telah disokong, ya, oleh cerita, ya, yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal. Okay, manakala pendapat yang keempat ialah ayat basmalah, ya. Ini adalah berdasarkan hadis daripada Al-Wahidi yang sanadnya dari Akramah dan Al-Hasan, yang mengatakan bahawa permulaan Al-Quran diturunkan ialah Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi kesimpulannya di sini dapat kita lihat bahawa, ya, pendapat yang pertama iaitu surah Al-Alaq, ya, merupakan wahyu, ya, surah yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, kemudian pendapat yang kedua iaitu surah Al-Muddassir, ya, merupakan wahyu yang pertama selepas fatratul wahyu, ya, maknanya selepas tempoh terputusnya wahyu. Kemudian pendapat yang ketiga ialah surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah, ya, merupakan surah, ya, ataupun wahyu yang pertama yang diturunkan dari aspek satu surah yang lengkap. Kemudian yang keempat ialah ayat basmalah, ya, merupakan wahyu dari sudut ayat yang pertama diturunkan. Jadi di sini, ya, jelaslah, ya, bahawa keempat-empat pendapat ini adalah sahih, ya, berdasarkan kepada aspek-aspek yang tertentu, ya, seperti tadi yang dijelaskan dalam surah Al-Alaq, ya, adalah merupakan surah yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Okay, kemudian yang kedua surah Al-Muddassir, ya, juga dikatakan surah yang pertama selepas terputusnya wahyu.
Kemudian pendapat yang ketiga ialah surah Al-Fatihah dalam aspek surah yang lengkap, dan juga pendapat yang keempat ialah ayat basmalah merupakan potongan ayat yang pertama diturunkan. Okey, jadi murid-murid, Ustazah harap murid-murid dapat membezakan antara keempat-empat pendapat dan juga dalil-dalil yang disokong oleh keempat-empat pendapat tersebut. Jadi, sekian dulu untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini, iaitu tentang ayat yang pertama diturunkan. Saya harap murid-murid dapat mengetahui dan juga membezakan antara pendapat-pendapat tentang ayat yang pertama. Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.